Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. آمنا بالله ربا وكفرنا بكل ما يعبدون من دونه وآمنا بالإسلام دينا وكفرنا بكل ما عدا الإسلام من مبادئ واتجاهات وآمنا بمحمد بن عبد الله نبيا وقائدا ومرشدا وكفرنا بكل الزعامات والقيادات التي تسير على نهج محمد التي لا تسير على نهج محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن دعا بدعوته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi yang tenang ini kerana masih diberi nikmat selain sihat, selain boleh hadir untuk belajar, nikmat kita berada di dalam iman. Dan pada pagi ini insya-Allah sepenuh mengambil masa Tok Guru ini, hamba akan baca tafsir. Dan tafsir pula hamba pilih surah Hud. Ini kerana beberapa sebab. Yang pertama sekalinya, kerana Tok Guru sejak daripada dahulu lagi, sejak adanya medan ilmu, sebelum adanya medan ilmu, pengajian kita di atas Dewan Zoo, tafsir Al-Quran ini sudah lama dibuat oleh Tok Guru. Dan antara ayat yang dibaca dan lama dikupas oleh Tok Guru ialah surah Hud. Seolah-olah Tok Guru mementingkan ada beberapa pasal-pasal di dalam surah Hud itu untuk dibawa kepada rakyat Kelantan. Sehinggalah surah Hud ini dijadikan kitab tafsir. Tak silap amanya pada tahun 1994, 95 begitulah. Amba ingat sebab amba tingkatan 3 masa tu, amba salah seorang mentranskripsikan, dengar daripada kaset Tok Guru, tulis. Kerana nak waktu bik tafsir dengan bahasa Kelantan. Jadi keluarlah kitab tafsir surah Hud dalam logat Kelantan. Sekarang ni tak tahu berapa kali telah diterjemah dengan bahasa Melayu moden. Dan surah Hud ini telah dikaji apabila keluar buku kitab tafsir surah Hud Tok Guru ni Aziz ini. Ramai pelajar-pelajar yang buat kajian surah Hud, termasuklah latihan ilmiah di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya pada tahun 1999, ada tajuk pemahaman melalui surah Hud, kitab tafsir Tok Guru, mencetuskan satu fenomena. Dan pada hari ini hamba pun berminat untuk membawakan kembali surah Hud, tetapi bukan seremah lah. Kalau seremah tak kelik kita. Kita ambil beberapa ayat daripada surah Hud. Para hadirin sekalian, surah Hud ini antara surah yang disebut oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan rambut dia berubah. Satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, nampak kamu sudah ada uban di kepala. Lalu Nabi kata, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Aku tumbuh uban di kepala ni disebabkan surah Hud, disebabkan surah Waqi'ah, Mursalat, An-Naba, amma yatasaalun, At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Surah-surah itu membincangkan hal yang berat-berat, perihal yang berat-berat dalam surah itu, sehingga kan Nabi memikirkan soal umat dia, soal bagaimana masa depan Islam. Kerana di dalam surah Hud itu diceritakan cerita ujian-ujian kepada nabi-nabi, termasuklah Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan kaum-kaum yang lain, termasuk kaum Madian dan kaum Thamud, dalam satu surah, surah Hud. Dan bila mari ayat, iaitu ayat ke 112, amun nak mula dengan ayat ni, kerana Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitab dia, dikala mentafsirkan surah Hud ini, dia kata, wa minal ayat ashaddu ta'thiran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulullah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Antara ayat yang memberi kesan sangat-sangat kepada Nabi ialah ayat 112 daripada surah Hud ini. Jadi insya-Allah kita akan bermula ayat 112 daripada surah Hud, dan kita ikut 2-3 ayat ramai-ramai insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillah min awliya thumma la tunsarun. Para hadirin sekalian, ayat ini ayat 112 sehinggalah kepada ayat 123. Surah Hud ni surah Makkiyah, diturun di Mekah, mempunyai 123 ayat. Dan di dalam surah ini banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan fadilat surah Hud. Antaranya mepetik daripada Ibnu Aqil Al-Maghribi yang meninggal pada tahun 465 Hijriah, seorang ulama qiraat dan pakar di dalam Quran. Dia di dalam kitab dia Al-Kamil fil Qiraat, dia menyatakan, membawa satu hadis, man qara'a surata Hud, siapa yang baca surah Hud, u'tiya minal ajri, akan diberi pahala kepada dia asyra hasanatin bi'adadi man saddaqa Nuhan wa Hudan wa Salihan wa Syuaiban wa Ibrahim wa Musa alaihimussalam. Siapa yang baca surah Hud akan diberi ganjaran pahala 10 kebaikan, 10 kebaikan bagi setiap orang yang membenarkan kenabian dan perutusan Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Setiap orang yang membenarkan perutusan dia, kita boleh 10 kebaikan daripada man seorang dia. Kalau kita kata juta, bilion, trilion, maka kebaikan itu kita boleh. Jadi ini satu galakan yang terlalu besar di dalam surah Hud. Sehingga kan dalam Al-Jami' As-Saghir dibawa hadis, tapi hadis ni yang baca hadis dhaif,
Hadis dhaif ni dia boleh amalan, tak boleh hujah. Buat amalan kita boleh. Disebut iqra'u surata hudin yaumal jumu'ah. Bacalah surah Hud pada hari Jumaat. Mana hari Jumaat ni ada fadilat dia juga bagi surah Hud. Tetapi hak fadilat yang besar dan memang hadis yang sahih, bacaan surah pada hari Jumaat ini ialah surah Al-Kahfi, sebagaimana disebut di dalam hadis yang sahih riwayat Baihaqi, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu an-nuru ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia itu Allah Ta'ala berikan cahaya. Cahaya ni ia akan menyelamat, jadi penyangga daripada hasutan dan khianat syaitan di antara jemaah ni ke jemaah asal lagi. Ni hadis sahih surah Kahfi. Tapi hadis sahih surah Kahfi kita tak baca. Bukan hak sini dah, minta maaf. Di tempat lain, negara lain. Jadi hari ni bunyi Hud, nak baca surah Hud tu baca hak mana hadis sahih tu, surah Kahfi. Jadi ini kelebihan yang ada pada surah Hud. Setiap surah ada kelebihan, bukan kata surah Hud sahaja. Dan kebesaran surah Hud ini kerana dia mengandungi perjuangan nabi-nabi, berita-berita tentang hari kiamat, hari akhirat, yang mana benda inilah yang Nabi SAW memikirkan kepada dia dan umat dia. Dalam ayat yang ke-112 Allah memulakan fastaqim kama umirt, hendaklah kamu berpegang teguh istiqamah di atas apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang disuruh oleh Al-Quran, kena istiqamah. Wa man taba ma'ak, dan yang bertaubat, iaitu yang masuk Islam daripada jahiliah kepada Islam bersama kamu, hai Muhammad, istiqamah. Istiqamah ni bukan Nabi saja disuruh, tapi Nabi suruh sahabat-sahabat dia semua istiqamah. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kamu perbuat. Jadi gesaan kepada istiqamah ini adalah merupakan suatu perkara yang besar yang disebut dalam surah ini, sehingga disebut ini antara ayat yang Nabi terkesan sehingga Nabi baca berhenti sampai ke ayat ini. Sebab itu dalam Al-Quran pahala orang yang beristiqamah ni besar. Istiqamah ni makna dia buat sama-sama, sikit banyak tak kira, dia buat sama-sama. Itu nilai yang istiqamah. Kalau dia semayang 2 rakaat, esok 2 rakaat, lusa 2 rakaat, tiap-tiap hari dia buat 2 rakaat, walaupun orang kata 2 aja, baik daripada buat 10 tapi jumpa tahun depan pula 10 rakaat itu tidak istiqamah. Sebab itu Allah menurunkan, memberi ganjaran yang besar kepada pahala orang yang beristiqamah. Kita tengok dalam satu ayat dalam innal ladzina qalu rabbuna Allah, surah Fussilat, thumma istaqamu, orang yang dia masuk dalam agama Islam, dia beriman, kemudian dia beristiqamah, teguh di atas agama tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaika, lalu ketika dia nak mati, ulama tafsir, dia nak mati menghadapi sakarat al-maut, lalu malaikat turun. Malaikat ni kata ulama bukan malaikat Israel yang nak ambil nyawa, tapi malaikat asing, malaikat khusus yang memberi khabar gembira kepada dia. Kata malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut nak menghadapi kematian, jangan kamu bimbang sedih nak tinggal segala harta, tinggal dunia kamu, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Malaikat tu mari bisik ke dia, royak benda yang menggembirakan. Tu kadang-kadang ada orang sengih suka, ada boleh jadi malaikat pergi bisik lagu tu, jangan bimbang, mati ni mudah bagi kamu, mu ni Tuhan ada syurga dah. Kadang-kadang dia tunjuk lagi gambar syurga, senyum sukanya dia. Ini ganjaran bagi orang yang beristiqamah. Sebab itulah tema dalam muktamar
PAS yang lalu, terus beristiqamah. Bila Tok Guru Presiden kita pilih satu tema, terus beristiqamah, ini menandakan bahawa nak kepimpinan tertinggi dalam parti Islam dan juga seluruh mereka yang berada di dalam parti Islam ini istiqamah, sebagaimana Allah suruh kepada Nabi, waman ma'aka waman taba ma'aka, dan sahabat-sahabat kamu juga. Jadi terus beristiqamah ini nak lahirkan ahli-ahli yang berada dalam perjuangan Islam, yang mana bila dia mati seksa, ada malaikat turun bisik kepada dia, jangan sedih, jangan bimbang, jangan takut, syurga. Besar perjuangan kita. Jangan pandang perjuangan yang mudah-mudah, yang remeh-temeh. Dalam ayat seterusnya, wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kamu cenderung kepada mereka yang zalim, kerana kelak kamu akan disambar api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan tidak ada lagi pembantu-pembantu yang boleh bantu kamu kecuali Allah saja. Summa la tunsaru, dan kamu tidak akan dibantu pun. Jadi yang mana cenderung kepada kezaliman ini tidak akan dibantu. Sebab itulah Ibnu Katsir menyebut di sini tafsiran tarkanu, iaitulah tardau la tardau bi a'malihim. Jangan kamu redha, kamu suka kepada perbuatan orang-orang yang zalim. Jangan kita ni redha dengan perbuatan dia, kita kena nasihat, kita kena marah. Kata Imam Hasan Al-Basri, la tasta'inu biz-zalamah fatakunu ka'annakum qad raditum bi'amalihim. Jangan kamu ini minta tolong dengan sama ada dia itu orang zalim ataupun apa dia beri kepada kamu itu melalui kezaliman, cara kezaliman. Jangan. Kalau kamu buat begitu, kamu ni memang zalim dan kamu memang redha dengan kezaliman dan ayat ni pada kamu. Jangan main-main. Maknanya ayat ni bukan bagi orang yang zalim saja, tapi bagi orang yang sokong kezaliman, redha dengan kezaliman, cenderung dengan kezaliman, undi kezaliman. Ayat ni ulama sebut, kalau kamu nak tahu orang tu zalim ataupun kamu zalim ke tidak, tengok dua perkara. Cara dia, pertamanya, zalim ni kalau mu buat mujawazatul haddi, iaitu melampaui batas. Allah kata jangan curi, jangan fitnah, jangan membeban, mengumpat, jangan membunuh, jangan merampok. Tiba-tiba kita mencuri, merampok, mengumpat, maka kita zalim sebab kita melampaui. Yang kedua, wada'in syai' fi ghairi mawdi'i, letak sesuatu tak kena pada tempat dia. Allah letak, Quran letak, kita kata tak sesuai, tak kena. Ni zaman 2014, dulu zaman berapa ribu tahun, 1400 tahun lebih dah. Ni tak sesuai, ni ayat kepada sahabat Nabi, ni ayat kepada dia ni, maka zalim. Kalau ada dua sebab tadi, melampaui batasan Allah dan meletak sesuatu, iaitu sesuatu yang diputuskan oleh Allah di tempat yang rendah, di tempat yang tidak sepatut, maka zalimlah orang itu. Itu ukuran dia. Ayat yang seterusnya, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail, dan hendaklah mendirikan sembahyang di dua bahagian di sebelah siang hari, iaitu di sebelah petang, sebelah pagi, sebelah petang, iaitu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Ada ulama kata sembahyang subuh dan juga sembahyang maghrib. Wazulafan minal lail, dan waktu yang hampir dengan malam, iaitu sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Sembahyang kena dirikan sembahyang. Allah Ta'ala guna wa aqim. Sebab tu kita kata iqamatus salah, mendirikan sembahyang. Iqamah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia bawa makna buat, bukan setakat untuk diri kita, tetapi untuk orang lain boleh ikut. Itu makna iqamah. Dan yang keduanya ialah dia kena buat
bermula daripada awal dia nak buat sampai akhir, dia tahu belaka. Itu mana iqamah. Ini mendirikan sembahyang ni ialah iqamah. Kita kena dirikan sembahyang, kena tahu semua sekali sembahyang, apa keadaan-keadaan sembahyang yang dituntut dalam Islam. Kerajaan negeri Kelantan kita telah buat bulan sembahyang, dan ada lagi MGS, membina generasi sembahyang. Kita panggil solat, membina generasi solat, di mana nak suruh rakyat negeri Kelantan ini dalam lebih kurang ada 565 buah masjid dan balasah yang ada di negeri Kelantan ini, semua sekalinya didirikan sembahyang, dan di tempat-tempat lain semua sekali masyarakat Kelantan mendirikan sembahyang. Kerana dengan sembahyang inilah akan menyelamatkan manusia daripada bala dan malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi petang kena disiplin untuk mendirikan sembahyang ini, kerana sembahyang ini adalah kebaikan dan rasul hasanat, yang merupakan kepala kepada seluruh kebaikan. Dia adalah dasar kebaikan. Ayat seterusnya kata innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan segala kejahatan-kejahatan. Jadi kalau sembahyang saja, kata Imam Ibn Katsir, kalau buat sembahyang saja, hak lain-lain itu tak mari, kejahatan lain tak mari. Tak ada zina, tak ada curi, tak ada khianat, tak ada penyakit deki, asak, tak ada. Kalau kamu buat sembahyang dengan iqamah, dengan dirikan sembahyang yang betul. Kalau kita bawa Allahu Akbar patu salam, antara sembahyang tu kita pergi melancong ke England, ke Songkla, ke mana, itu dia tak panggil iqamah. Itu tak panggil iqamah. Jadi dengan sembahyang yang iqamah ini, kita dapat mencegah sayyiat, dan dia adalah merupakan dasar kepada hasanat. Hasanah ni kebaikan, dan kita minta tiap-tiap hari hasanah. Dalam doa kita duk baca, tak kira siapa pun baca hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagikan kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, kebaikan. Wa qina azabannar, dan jauhi kami daripada azab neraka. Hasanah ni kebaikan. Kalau nama orang, nama hasanah, orang puan lah biasa. Hasanah mana comel, nama dia kebaikan. Kalau orang lelaki, nama dia Hasan. Orang puan hasanah, nama kebaikan. Sebab tu dulu ada satu cerita zaman dulu, cerita Tok Arab. Dia nikah Rama apa dua ya. Jadi isteri yang pertama dia ni nama Saadah, isteri kedua dia nama Hasanah. Apabila dia panggil isteri yang kedua dia Hasanah ni mari semayang sekali, dua rumah semayang sekali lah lepas masak makan. Kemudian tok lelaki jadi imam semayang, habis baca surah, habis doa. Tok lelaki dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tak ada wakina nyakuti ko Saadah bini tua putih, dia kata hasanah abang marah sebut kau muda. Jadi dia pun Maya Isa tu tadi Maya Ngori, Maya Isa pun dia baca doa Rabbana atina fid dunya sa'adah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Senyum kedua-dua. Atina fid dunya sa'adah maknanya kebahagiaan. Dah, hasanah kebaikan. Jadi dia pandai. Dia doa dua-dua. Maknanya nak nikah ramah tu kat atas kepandaian jelah. Oh, ni gak tak pandai. Tu yang duk marah ke gua. Jadi hasanah ini, semayang ini adalah dasar kepada hasanah, kebaikan. Iqamah dengan sebenar-benarnya akan menghilangkan segala sayyiat, kejahatan. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi kata inna fi'lal khairat ma min muslimin yuznibu zamban fayatawadda wa yusalli rak'ataini illa
ghufira lahu. Tidaklah ada seorang muslim itu dia buat dosa, dan dosa ni ulama sebut dosa-dosa kecil lah. Dia buat dosa, kemudian dia ambil air semayang, dia semayang 2 rakaat, Allah ampun segala dosa dia, kecuali dosa syirik dan dosa-dosa besar. Dosa besar ni dia perlu taubat nasuha. Kalau dengan manusia kena pergi minta ampun, minta maaf dengan manusia tu. Jadi dosa-dosa yang lain Allah ampun melalui semayang 2 rakaat. Ada dosa Allah ampun melalui ambil air semayang luruh dah. Tapi banyak dosa-dosa melalui semayang 2 rakaat. Jadi Nabi ajak, kalau kita berasa buat dosa, kita pergi semayang minta ampun. Barulah esok tak ada kita bangun cuci daripada dosa-dosa. Hari ni kita nak tidur tu mikir Allah, mengopak orang tu nak buat mana. Kita perangai kita lagu tu tiap-tiap hari. Kita tu hak lain lah, hak mari ngaji ni jauh belakang lah. Jadi ngopak duk kata, orang tak buat pun kita kata. Jadi bila lagu tu kita mikir nak tidur, tak betul, ambil air semayang 2 rakaat, insya-Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau tidak, dia akan jadi balrana ala qulubihim, titik-titik hitam yang akhir sekalinya hati kita tak berfungsi. Orang kata ni Quran, dia pun kata biar Quran pun. Islam ni orang Islam, tapi sebab apa? Sebab rana ala qulubihim, titik hitam tu jadi bukan setitik 2 titik, tapi pakai hati dia hitam lega, dia tak akan dengar lagi. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah kamu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Buat kebaikan ni kadang-kadang kena sabar. Ya, kena sabar. Ada kadang kita buat kebaikan, berdoa nak minta kebaikan, Allah tak beri. Ada Nabi dulu dakwah sehingga kan beratus tahun, 950 tahun, berdakwah berpuluh-puluh tahun. Gerakan Islam pun nak bangunkan negara Islam puluh-puluh tahun, tak ada dalam seminggu 2 minggu, tak ada. Wasbir, sabar, kerana Allah Ta'ala kata dia, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mensia-siakan yakni hilang. Allah tak perilah hak membuat baik tu, walaupun banyak tahu. Allah nak tengok musabah setara mana. Dia bila dia bagi, dia akan bagi satu kemuliaan, keizzahan, kekuatan, kekuasaan. Ini zaman Nabi pun Allah Ta'ala tak bagi pembukaan kota Mekah sejak dia duduk Mekah. Dia kena pergi ke Madinah, hijrah dulu, perang dulu, darah gigi dulu, yang kata kau orang dulu, yang kata gila kau orang dulu, kelik semula baru buka kota Mekah. Itulah Allah nak menguji sejak daripada Nabi-Nabi dahulu, Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, zaman khalifah, termasuk zaman kita apabila kita bawa perjuangan parti Islam. Allah nak wasbir, sabar, jangan hidup gaduh. Imam Syahid Hasan Al-Banna sebut perkataan dia, jangan gaduh bila kita kerja Islam, duduk dalam parti Islam ni. La taqtifu thamarata qabla awaniha. Jangan kamu nak petik buah sebelum dia masak. Ni enggak tengok buah duku, Allah lebat buah duku hijau lagi, ambil dah, makanlah, makan. Tak boleh makan buah saja, apa-apa buah pun mesti masak dulu, barulah kita petik. Kalau kita petik atau tidak masak, kita tahu saja. Kalau makan pun mana tidak sedap. Orang kata sedap, ustaz awak colek, awak colek, dia kata sedap. Lah awak colek buah duku kau buah serta lah. Jadi maknanya jangan kita gaduh, jangan kita gaduh. Ujian itu Allah Ta'ala akan bagi. Kita nak buat hukum Islam, undang-undang Islam ni sejak daripada tahun 1993, walaupun diputuskan di Dewan Undangan Negeri, iaitu enakmen kanun jenayah syariah 2, tapi tak boleh buat pakai hari ni. Berapa puluh tahun, bukan belah tahun, 20 tahun lebih tak boleh buat, kerana sekatan daripada orang yang menyekat, yang zalim. Sebab tu kita balah, kita tak usah undi, kita tak usah bersama-sama orang yang zalim ini, kerana ayat Quran ayat tadi. Tak boleh nak buat hukum Islam, sedangkan hukum Islam itu diputus dalam Al-Quran dengan dalil-dalil yang qat'i as-subut, qat'i ad-dilalah, yang dalilnya adalah mutlak,
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya dalil yang jelas, yang tidak boleh ditawil melainkan curi potong tangan. Potong tangan tak boleh tawil bahawa potong tangan itu bermaksud hanyalah untuk kita ni tapar tangan dia. Tak boleh. Tak boleh tawil, iaitu potong tangan. Sebab ini zaman hari ini zaman orang mencabar jenayah, undang-undang jenayah Islam. Orang cabar. Dan kita sedih dengan kerajaan kita ialah bila baru-baru ini Section 66 enakmen jenayah syariah tahun 1992 Negeri Sembilan, yang mana mensabitkan bagi orang lelaki yang pakai pakaian wanita berkelakuan macam orang Tino, maka orang ni adalah bersalah dengan hukuman Islam melalui tata cara Islam, salah, dan dia kena hukum, iaitu pertama sekalinya denda RM1,000, tidak melebihi RM1,000. Yang keduanya dipenjarakan tidak lebih 6 bulan penjara atau kedua-dua sekali. Itu ada dalam Section 66 Mahkamah Syariah Negeri Sembilan tahun 1992. Tiba-tiba bila 3 orang maknya hok pondek ni, hok pakar pelik-pelik tu, akak Mahkamah Rayuan Tinggi di Putrajaya menyatakan bahawa Section 66 Negeri Sembilan tahun 1992 itu tidak berperlembagaan, bermakna bercanggah dengan perlembagaan, terbatal. Ini cabar undang-undang Islam. Bengok habis jadi, walaupun di mahkamah. Kita heran, kita hak tidak undang-undang sepuluh tok hakim yang ada dalam mahkamah Rayuan Tinggi. Mu tak baca ke dalam perlembagaan persekutuan juga ada perkara 121/1A yang telah memperuntukkan bahawa mahkamah rayuan, mahkamah sivil tidak ada kuasa untuk membatalkan apa-apa bidang kuasa yang ada dalam mahkamah syariah. Nak kata bodoh apa? Iyalah lah. Itu dia panggil hikdun al-aswad fi tatbiqi syariah, suatu kedengkian yang sangat dan rasa tidak senang hati bila hukum Islam itu terlaksana di muka bumi. Jadi dia buat apa saja. Orang kata bodoh, tak apa, bodoh ni orang lain dari sudut politik boleh image lah, kak nak jaga saing hok tak reti, rela orang kata bodoh, orang kata gila, rela sebab nak jaga saing hok tak reti Islam. Sedangkan syariat kita jelas. Ini masalah dalam negara kita hari ini. Ini dia panggil salah satu daripada cara undang-undang syariah ini boleh dipertikaikan dan boleh dimainkan dengan undang-undang. Orang akan samai lepas ni. Lepas samai orang duk minum arak. Gak minum arak. Kita regak kita. Apa? Saya kebebasan ikut saya. Asalkan saya semaya bank ikut saya. Allah sudah musnah golongan-golongan terdahulu yang telah membuat segala kejahatan. Allah musnah habis dah. Tinggal beberapa orang yang Allah Ta'ala beri peringatan. Batu dalam ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Sepatutnya ada di kalangan orang yang hak Tuhan musnah daripada kurun-kurun terdahulu, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kesedaran, mereka ini mencegah daripada segala kemungkaran di atas muka bumi. Tapi sikit je yang buat hak ni sikit je. Walaupun Allah turun bala, lepas daripada bala angkat, sikit sahaja yang menyesal dan yang insaf. Tetapi yang ramanya wattaba'a allazina zalamu, hak ikut hak zalim ramai. Tahu dah zalim tapi tetap ikut. Tak kira dia Islam, dikatakan beriman pun, tak kira dia duduk dalam parti Islam pun, tapi wattaba'a allazina zalamu, dia suka ikut yang zalim. Ma'utrifu fi, dengan longgokkan jawatan-jawatan dunia, pujian-pujian dunia, kemewahan-kemewahan dunia, dia nak tu. Dia tak si ada pasien orang ni, dia tak boleh orang kata Natal ni mu sokong lah, mu sokong, aku putus saya.
Dia tak sen putus air. Walaupun sayang dia tu tentu dah jahat. Dia tak sen. Dia nak jaga jawatan, nak jaga nak jaga semua sekali dalam hidup dunia dia. Wa kanu mujrimin. Sebutir Allah Taala kata, mu ni puak-puak penjenayah, puak-puak yang berdosa. Jangan ingat penjenayah ni hok ragu atas motosikal, ragu orang. Hok bunuh orang lah ni. Hok masuk rumah orang. Hok katak orang. Kita kata jahat penjenayah. Mu ni hok mana saya dengan orang zalim, hok mana tolak hukum Islam, suruh patut langgar ya. Patut langgar. Jadi sebab itulah kita kena ingat ayat-ayat Allah. Jangan duk guna akal-akal kita. Sebab itu Allah sebut wa kana wa ma kana rabbuka. Allah Taala ini tidak sekali-kali liyuhlikal qura bizulmi. Allah tak si nak menghancurkan sebuah negeri dengan sebab kezaliman orang kampung tu, masyarakat negeri tu, masyarakat negara kita. Allah tak si pun. Tetapi wa ahluha muslihun. Sekiranya ada orang di kalangan masyarakat kita ni yang sentiasa mendirikan kebenaran, sentiasa nak tengok kebenaran, lalu mereka menasihati. Kalau ada golongan ini, Allah Ta'ala tidak akan hancurkan sebuah negara itu. Tapi kalau tak ada hak lagu ni, hak nak kezalim berlaku, orang Islam pun nak kezalim juga. Tak serayaklah. Hancur serupa hancur kaum Madian, hancur kaum Samud, kaum Ad. Allah Ta'ala akan hancurkan kaum-kaum dahulu, dia buat serupa dengan dia hancurkan. Dan kita boleh tengok dah dalam negara-negara kita, beberapa siri-siri bala-bala Allah yang sudah ganjil, sudah berlaku pada hari ini. Semua beringatlah tu. Ini tidak ada dalam negara kita orang yang boleh kata we are Allah's children. Gapo dia orang ngaji orang putih, we are Allah's children. Kalau dalam bahasa Arab, nahnu abna'ullah, kami anak-anak Tuhan. Kau nak tahu lagu mana lagi hak mu tulis ni, Sister in Islam ni, SIS. Boleh hakak sepanduk we are Allah's children. Tidakkah kami anak-anak Tuhan? Mana dia? Nak tiru serupa mana orang Yahudi, orang Nasara yang telah tulis nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Allah Ta'ala kan sudah sebut wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya. Ini adalah kenyataan-kenyataan Yahudi Nasrani. Tapi apa yang mu kata Muslim ni tiba-tiba nak kata nahnu we are Allah's children? Ini rasa akidah bercanda, tak boleh takwil. Dia kata boleh takwil, iaitu takwil we are Allah's children, kami adalah makhluk-makhluk Allah. Membaca molek tafsir Ibnu Katsir, wa qalatil yahud, siapa habis ni membaca molek gapo kata Imam Ibnu Katsir, jangan Ibnu Katsir saja, baca Qurtubi, baca Baydawi, baca tafsir-tafsir yang lain. Walaupun ada takwil, tetapi ia di dalam agama yang lain. Dan agama Islam kita suci daripada majazi-majazi. Kita ini abna, perkataan ibnun itu sendiri bukan membawa makna makhluk, tetapi membawa makna kita ada kaitan dengan Allah dari sudut bunuwah, iaitu keanakan. Sedangkan ayat Quran jelas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Ada dalam negara kita. Bila sis perjuangkan ini yang kita tentang. Jadi kita sokong majlis fatwa seluruh negeri, bahkan kita patut buat bukan setakat kebangsaan, bukan setakat Selangor, seluruh negeri kena haramkan SIS ini. Apa dia nak samil? Dia nak samil sebab dia jahil lah, tak tahu, suka mentakwilkan benda-benda ya. Mereka mengangkat sistem liberalisme, pluralisme, dan benda ini telah diharamkan sejak lama. Bukan pada tahun 2014 ni, lama dah. Dan kalau kita baca sejarah ism ini, pemikiran-pemikiran, doktrin-doktrin yang datang daripada barat ini, sebenarnya sejak daripada tahun 1900 Masihi lahir mereka-mereka yang mencetuskan doktrin, pemikiran-pemikiran, ism yang sesat di kalangan ahli-ahli falsafah barat. Contohnya, mula-mula lahir humanisme, dia panggil humanisme, humanism. Antaranya ialah
John Stuart Mill, Jeremy Bentham pada tahun 1950 lebih Masihi, bukan Masihi, apa nama Masihi, bukan Hijri, Masihi, 1950 lebih keluar humanisme, iaitu kekuasaan manusia yang mutlak. Kekuasaan manusia melebihi daripada kekuasaan pencipta manusia. Manusia ada kebebasan mutlak. Apa yang baik pada manusia, Allah Ta'ala sudah beri akal, hati. Jadi bila dia berasa baik dia buat, maka itu hak dia nak buat. Sebab Allah dah beri akal kepada dia, ikut dia lah. Buatlah cara ke Allahnya. Itu humanisme. Daripada humanisme inilah lahir pemikiran-pemikiran sesat barat. Lahirlah sekularisme, liberalisme, nasionalisme, pluralisme, utilitarianisme. Lahir pemikiran-pemikiran ini. Satu pemikiran nama dia utilitarianism. Pemikiran yang membangunkan soal perasaan, dhamir, naluri hati. Kalau hati kita berasa apa yang kita buat tu betul, maka betul lah. Walaupun dia bercanggah dengan hak hukum Islam tu soal kira. Hati kita betul-betul. Walaupun I tak pakai tudung you. I dah semayang, I pergi Mekah, I beri ni, I tak pakai tudung, itu hak I lah. I dah rasa I semayang, I boleh masuk kubur, itu selamat punya. Dia rasa naluri dia betul. Dia rasa betul. Jadi walaupun orang kata tak boleh ni, tak betul, dia marah, jangan nasihat kubur masing-masing, cara kuburmu yang cara kubur aku. Orang lagu ni tu email kau gapo, biar dia mati, biar dia golek diri masuk dalam kubur. Dah kubur masing-masing kan. Ni kubur dia mati, orang lain mati, orang lain cara orang lain sedih, orang lain berlaku susah bila dia mati. Kubur masing-masing, biar golek sendiri masuk kubur lah. Kayak gitu. Jadi sebab itulah kita kata kita nak ada amal ma'ruf nahi munkar, cegah perbuatan. Jadi bila kita sama ada kita nak dialog, nak bercakap, ada juga golongan yang boleh berdialog, cakap dengan lembut, jumpa tak boleh begini, salah. Orang ayat sekali tak dengar, dua kali tak dengar, tiga kali tak dengar. Ada orang yang penyak, kena penyak. Penyak tu kena penyak, tak dengar, kena rigak. Ni apa lepas sis? SIS boleh lepas. Orang lain ni ada seorang budak. Sial gak kita fikir, dia tidaklah militan. Dia ni berkali dia nak pergi ke Syria ke mana, kerana bekah gap tunai dia kau tak tahulah, hak dia nak nikah tu, dia nak pergi. Dia niat nak pergi. Tak pergi lagi. Kurang dalam jara dah. Baru niat. Hebat nak ayat nyepuk kita ni. Boleh baca niat. Tok wali ke gua ni. Hak lagu tu apa nama kita boleh khianat. Hak mana sister in Islam bebas ni, nak buat mari akidah pelik. Masyarakat Islam kadang-kadang pelik. Orang Tino boleh jadi tu imam semayang Jumaat. Tidakkah pelik? Ini menjatuhkan keharmonian dan nilai imam yang ada dalam agama kena regak. Tapi tak boleh. Tak apalah, kita royak lah. Jadi sebab itulah keadaan-keadaan ini kalau berlaku dengan teruk di negara kita bimbang. Allah Ta'ala menurunkan segala bala, segala bencana dengan sebab kemungkaran-kemungkaran yang berlaku bermaharajalela. Terkini kita dengar di parlimen Allah, kita pun kejut. Apa kali pertama dengar bahawa rupa-rupanya beli tiket kapal terbang bayar sekali ngaruk rupa-rupanya. Bila kita beli tiket kapal terbang tu, tahu tak save tak nak ke, dia termasuk dah. Apa yang kita beli tu termasuk dalam hidangan, walaupun kita tak save. Orang Islam ni tak boleh minum arak, tapi kita bayar juga kepada arak. Ini subhat yang besar dan kita pun berdosa. Nabi melaknat, Allah melaknat arak ni. Orang jo perah, jo keluarkan arak, pengedar arak, peminum arak, orang jo tuan arak, orang jo beli arak, orang jo jual arak, orang yang jo minta tolong hatta arak, orang minta tolong dia beli arak. 10 golongan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat minum saja, kau tak minum pun
Boleh timbalan menteri pengangkutan kecek lagu tu. Gambar lah. Kecek apa nama. Jadi tak boleh. Kita harap ini menteri bertegas dalam masalah ni, bawa membatalkan. Kalau berlaku macam itu, membatalkan tiket apa nama pembelian itu dengan adanya minuman arak bagi orang Islam. Orang tidak Islam lah. Penerbangan antarabangsa Kuwait ke Qatar ke Saudi ke apa nama Emirat ke mana, tak ada penerbangan antarabangsa. Tak ada arak ni. Kita nak antarabangsa lebih pada siapa ya? Ini pelik, kepelekan apa nama negara kita. Bahkan kita tengok ada satu hadis yang bawa idza syaribul khamra, hadis ni hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Idza syaribul khamra fajliduhum wa in syaribu fajliduhum wa in syaribu fajliduhum wa in syaribu fajliduhum wa in syaribu faqtuluhum. Nabi sebut kalau orang yang minum arak fajliduhum, kena sebab. Dan memang zaman Nabi Sayyidina Abu Bakar, Nabi sebab apa nama 40 sebatang orang minum arak. Tapi zaman Sayyidina Umar dia tambah jadi 80. Jadi kita bila kita buat enakmen kanun jenayah ni, kita bincang lah, panel akan bincang nak 40 ke nak apa nama 80, tak apa belakang. Tapi dah Sayyidina Umar saat zaman dia tu buat 80. Tak dengar ni. Tak pakai 40. Nabi kata kalau minum arak agak sebab sekali, minum arak lagi kali kedua agak sebab, yang ketiga agak sebab, yang keempat agak sebab. Lepas 4 kali dia minum juga regak, Nabi kata faqtuluhum, bunuh dah. Bunuh tu dengan cara Islam lah. Waktu kita akan bincang lah soal lain, tapi nak bagi tahu bunuh bukan sebab dah. Dengan minum arak pun boleh dibunuh. Main-main dengan arak. Segala macam kemurkaan Allah boleh turun melalui arak ini. Tiba-tiba boleh hidup di dalam apa nama kita punya bisnes yang dikatakan bisnes orang Islam. Amo dengarnya dalam kenyataan, kita baca sikitlah parlimen. Dia kata ni, that our new business model lah. Our new business model pala korok dia. Bisnes kena ikut Islam, pelaburan ikut Islam, semua sekali Islam. Kalau Islam jenama ibadat semayang, kita tak tahu kalau semayang hak tu yang nampak. Dalam ekonomi nak tinggal Islam, politik nak tinggal Islam. Ni kita tak tahulah macam mana apa jadi pada negara kita. Kita pakat doalah supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat keseterusnya sikit lagi. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Sekiranya Allah taala menghendaki manusia tu jadi agama, mazhab, pemikiran, Allah boleh buat mudah ya. Wa la yazaluna mukhtalifin. Tapi Allah taala buat kita beza ni sunnah. Jadi jangan kadang-kadang kita beza sikit. Tak, jangan pergi Saudi mazhab Hanafi. Tak, jangan pergi teruklah lagu tu. Kita ni khilaf dalam mazhab ni tak ada masalah. Ya, dan apa nama kita khilaf pandangan asal kita tidak bercanggah dengan Quran sunnah tak ada masalah. Ya, jangan khilaf agama aja. Jangan khilaf agama. Ni kata kita puas duduk dalam Islam nak pergi agama lain. Sebab kita mengamalkan pluralisme. Hak tadi masih duduk bawah. Pluralisme ni membawa makna kita menyamakan agama-agama setara. Agama Islam, Kristian, Yahudi, agama ni setara. Dan kita dalam Islam, innad dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, tak terima lain. Apa kita nak pluralisme? Jadi jangan bab akidah kita khilaf. Dalam bab furu', bab cabang lah tak ada masalah, tapi jangan balah. Biasa kalau kita faham. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, banyak dalam sejarah kita baca khilaf. Tapi tak balah, tak perang, tidak bermusuh pun. Contoh Bani Tamim, sekumpulan Bani Tamim yang pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak lantik hak mana Sayyidina Abu Bakar mencadang. Dia kata, ya Rasulullah, Al-Qa'qa' ibnu Ma'bad. La ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, canggah Sayyidina Abu Bakar. Al-Aqra' ibnu Habis nak lantik pemimpin. Wahai Rasulullah, lantiklah ketua Bani Tamim ni, Qa'qa' ibnu Ma'bad. Jangan. Amun nak, Sayyidina Umar kata, amun nak Aqra' ibnu Habis.
Ada duduk khilaf dua tu. Akhir sekali mereka kata tak apa, kita mengikut pandangan yang terpilih, kita kaji siapa terbaik, kita jangan balah. Akhir sekalinya tak ada apa-apa. Orang faham kan? Dalam bab banyak, bab nak pacung orang tak keluar zakat, nak bunuh keluar zakat. Sayyidina Umar hak dikatakan kasar tu tak bui. Tak bui Sayyidina Abu Bakar ni bunuh. Dia kata mereka itu kan ucap la ilaha illallah. Ya, ucap la ilaha illallah, tapi mereka memerangi secara jama'i. Kita kena perangi, bunuh mereka. Sayyidina Umar tak setuju. Akhir sekalinya mereka cakap bicara molek setuju. Lagu tu je atas kepada hati kita yang boleh berlapang dada. Sebab tu Imam Hasan Basri sebut dalam masalah khilaf, idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-amala qad ikhtalafa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Kalau kamu tengok seorang yang lain buat amalan yang tidak kamu buat ataupun masyarakat kamu buat, khilaf daripada apa yang masyarakat buat kamu buat, maka kalau dia ini tidak bercanggah dengan Islam, ada dalam peruntukan Islam, jangan lari ikut dia lah. Nak royaknya ada kadang-kadang kita jangan kekoh benda kecil ni. Siapa zaman dulu kekoh pasal darah nyamuk, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kena sebab dalam penjara bila kata Quran ni bukan makhluk. Tiba-tiba orang yang sebab dia tu ngecik darah Imam Ahmad baju dia kata kena darah dah ni. Dia kata Tok Guru, belah-belah sebab Tok Guru, belah-belah godan Tok Guru, kena darah ni sok hamba semayang ada darah sini. Boleh kita tanya. Sedangkan darah umat Islam itu dipermain-mainkan, darah ulama dipermain-mainkan. Boleh bincang soal khilaf dalam masalah itu. Jadi sebab itulah benda-benda yang kecil ini jangan kita ni nak bina negara Islam dah ni. Khabar dak kita ni 2015 ni nak bina hukum Islam di Kelantan ni. Kita khabar ke tidak? Sebulan dah lagi. 2015 12 bulan. Panjang. Bukan kata Januari, bukan kata Februari, tidak Februari, tidak Mac, tidak Mac, April, Jun, Julai ada lagi. Tapi khabar ke kita 2015 ini hasrat yang penting daripada kerajaan kita untuk melaksanakan undang-undang Islam. Dan baru ni Menteri Besar kita telah baca perutusan sempena ulang tahun keputeraan Duli Yang Mahalia Sultan Muhammad Kelima bahawa kerajaan negeri akan membuat undang-undang Islam ini dan akan pastikan terlaksana sebagaimana yang disebut berperingkat dan insya-Allah secara slow-slownya akan dimulai pada tahun 2015. Persiapan ke arah itu pun di peringkat yang akhir, walaupun tak siap lagi pun peringkat akhir. Jadi maknanya itu kesungguhan yang perlu kita semua sokong dan berdoa supaya terlaksana undang-undang Islam di atas muka bumi ini, insya-Allah. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala beri rahmat kepada dia. Orang ni dia khilaf pun dia akan baik, dia tidak akan kekoh balah bercanggah. Walidzalika khalaqahum, dan kerana itulah Allah cipta kita untuk ulfah, untuk bina ukhuwah kasih sayang. Jangan balah, tambah-tambah lagi sama Islam kita sama ni, janganlah kekoh kongsi kodan dikala musuh Islam menyerang kita dengan pemikiran yang macam-macam pada hari ini. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wa tammat kalimatu rabbuk. Tapi kalau kita tak dengar juga, Allah Ta'ala putus dah bahawa orang yang tak dengar ni pakat masuk neraka jahannam belaka. Jadi wal iyazu billah, jangan. Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul, itulah cerita-cerita nabi yang kami cerita daripada ayat-ayat. Kita tak baca cerita-cerita nabi panjang. Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk Allah Ta'ala menenangkan hati nabi fi hadhil haq, dalam surah ini, wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan, pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Ni hak kita mengajar malam ni, pengajaran kepada kita. Wa kullil ladzina la yu'minun, dan kata kepada orang yang tidak beriman, i'malu ala makanatikum inna amilu. Kalau mu tak dengar juga, ikut mulah buatlah. Kita nasihat jangan canggah hukum Islam, demo canggah. Kita nasihat ni jangan buat gini, demo buat. Kita kata lagu ni jangan samai ni sebab tak kena, mu ni tak kena dengan hukum Islam, ikut akulah. Nak buat juga, inna amilu. Ingat inna amilun, sesungguhnya kami iaitu Allah pun buat kerja juga.
Membuat, Allah akan buat, bukan manusia. Allah Ta'ala dia akan tolong, membantu orang yang memberi nasihat tadi walaupun mereka tidak mampu merubah, tetapi Allah Ta'ala ada, kuasa dia ada kepada orang-orang yang tidak dengar tadi. Jadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walillahi ghaibus samawati wal ard, dan bagi Allah lah segala langit bumi, kejadian kehebatan langit bumi ini yang kita nampak, yang kita tidak nampak. Wa ilaihi yarja'ul amru kullu, kepadanya kelik segala sesuatu yang ada atas muka dunia ini, kembali kepada Allah semua. Fa'budhu, beribadatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tawakkal alaih, bertawakallah kepada Allah. Ikat, tawakal ni maknanya ikat dengan dia, jangan ikat dengan makhluk lain, jangan ikat dengan boh, jangan ikat dengan kerja, jangan ikat dengan apa-apa, ikat dengan Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak lalai, tidak lupa apa yang kamu buat. Dia tidak pernah pun tidak tahu apa yang kamu buat. Itulah habis ayat 123 tu. Jadi kita simpulkan bahawa daripada surah Hud ayat 112 hingga 123 ini mengandungi satu tuntutan yang cukup mahal kepada kita, besar tuntutan pada umat Islam ini, sebagaimana yang telah kita lalui daripada pengajaran-pengajaran ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kepada kita inayah taufiknya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana وعافنا واعف عنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولعامة المؤمنين أجمعين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafilah segala kesalahan-kesalahan kami, maafilah segala kesalahan kedua ibu bapa kami dan seluruh orang yang beriman di kalangan kami. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Hidupkanlah kami dengan agama Islam ini, matilah kami juga dengan agama Islam ini, dan engkau masuklah kami ke dalam syurga bersama para yang engkau redai ya Allah. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Ya Allah, muliakanlah kami di atas dunia dengan sebab agama Islam, dan muliakanlah agama Islam ini dengan sebab kami orang Islam. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afin fi masyarikil ardi wa magharibiha ya rabbal alamin. Unsurhum nasran muazzara, ij'al jihadahum khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Islam yang ditindas di seluruh dunia ini ya Allah. Bantulah mereka, jadilah perjuangan jihad mereka itu di sisi kamu besar, berilah ganjaran kepada mereka ya Allah. Allahumma makkina fi wilayatina Kelantan darin na'im min taqninil ahkamil islamiyah. Ya Allah, ya Allah, engkau berilah kekuasaan kepada kami di negeri Kelantan Darun Naim ini untuk kami mengundang-undangkan enakmen jenayah syariahmu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri, maka engkau ampunlah dosa kami. Kalau kau tidak ampun, tidak ada lagi dapat mengampun dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kami kebaikan di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, juga kebaikan di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar, dan elakkan kami daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah. Takbir. Allah.